Sejarah Kesultanan Pahang. Seterusnya kita akan melihat garis topik iaitu pengenalan, zaman pemerintahan Pahang, penentangan ke atas British di Pahang dan kesimpulan. Pengenalan kepada Kesultanan Pahang. Negeri Pahang Darul Makmur, negeri yang terbesar di semenanjung Tanah Melayu, merangkumi kawasan seluas 35,965 km persegi, mempunyai 11 buah daerah. Jumlah keseluruhan penduduk di negeri ini kira-kira 1,572,700 juta orang dengan kepadatan penduduk seramai 43 orang bagi setiap kilometer persegi. Selain itu, jatah Pahang. Yang pertama, Ya Latif merujuk kepada pemerintahan Sultan yang berpaksikan kepada agama Islam. Kedua, Gading Gajah memberi erti negeri yang mempunyai adat istiadat sempena gajah yang pada zaman dahulu digunakan sebagai kenderaan dalam istiadat diraja. Yang ketiga, Gota Daun Kopi, simbolik kepada peristiwa kejayaan sewaktu menyusun perancangan untuk mengambil alih pemerintahan kerajaan Pahang oleh Sultan Ahmad yang ketika itu dihidangkan air kopi. Yang keempat, Gading Gajah bersilang, melambangkan keperwiraan dan kegagahan negeri. Seterusnya kita lihat kepada bendera Pahang. Bendera Pahang mempunyai dua warna iaitu putih dan hitam. Putih melambangkan kedaulatan dan pemerintahan negeri meliputi adat resan, adat istiadat, undang-undang, tata susila dan kuasa-kuasa seorang sultan yang memerintah negeri. Dan warna hitam, warna kebesaran bendera pada masa lampau yang pernah memerintah negeri. Seterusnya, beralih kepada zaman pemerintahan Pahang. Zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Pahang dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu sejarah Kesultanan Pahang dari dinasti Melaka, hubungan dengan Kesultanan Johor, dan yang terakhir sekali ialah dinasti Bendahara Pahang. Sejarah Kesultanan Pahang dari dinasti Melaka bermula pada tahun 1470 sehingga 1614 dengan sultan pertamanya ialah Sultan Muhammad Shah dan berakhir dengan Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah yang pada ketika itu ialah Sultan Pahang yang ke-12. Seterusnya, hubungan dengan Kesultanan Johor. Kesultanan di Johor kemudiannya telah mengambil alih pemerintahan di negeri Pahang. Sultan Abdul Jalil Shah III kemudiannya mengisytiharkan Pahang di bawah Kesultanan Johor. Setelah kemangkatan Sultan Mahmud Shah II iaitu sultan yang terakhir serta ketiadaan zuriat, maka Pahang diletakkan di bawah jagaan bendahara di satu wilayah berpusat di Johor. Dan yang terakhir sekali ialah dinasti Bendahara Pahang. Pemerintahan bendahara di negeri Pahang bermula dengan keturunan Bendahara Tun Habib Abdul Majid dan berakhir apabila Bendahara Tun Wan Ahmad ibni almarhum Bendahara Wan Ali diisytiharkan sebagai sultan. Kita akan melihat pula penentangan ke atas British di Pahang. Masyarakat tempatan telah bangun menentang kuasa asing di negeri-negeri Melayu pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Di negeri Pahang, penentangannya terhadap penjajah British pada 1891 hingga 1895. Penentangannya yang berlaku sepanjang abad ke-19 hingga abad ke-20 memperlihatkan bentuk bantahan terhadap penguasaan kuasa asing disebabkan kehilangan kuasa pentadbiran dan politik secara ancaman terhadap ajaran Islam dan adat istiadat tempatan. Terdapat 3 tokoh utama penentangan tersebut iaitu Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mak Kilau. Berikut merupakan biodata Datuk Bahaman atau dikenali sebagai Abdul Rahman bin Tuanku Imam Nuh. Seterusnya, peristiwa Datuk Bahaman. Sebab-sebab penentangan. Pengenalan kepada sistem residen di Pahang. JP Roger memegang jawatan residen British. Perasaan tidak puas hati dan benci terhadap orang asing oleh Sultan, pembesar-pembesar, Datuk Bahaman, Tok Gajah serta rakyat Pahang. Peristiwa seterusnya, peristiwa Perang Semantan. Punca utama Perang Semantan ialah ketidakpuasan hati orang-orang besar Pahang terhadap campur tangan British ke atas kawasan mereka. Bermula sekitar Disember 1890.
Buruan orang British. Pada Januari 1892, pihak Inggeris telah memaksa Sultan Wan Ahmad untuk menamatkan kebangkitan Datuk Bahaman kerana Inggeris mengalami kekalahan sebanyak 2 kali perang besar bersama Datuk Bahaman. Persetiaan sumpah. Satu persetiaan dilakukan di kampung Bukit Haji Pak Jedih Tanah Merah di mana pejuang perlu menggunakan nama lain dan tidak akan mendedahkan identiti sebenar. Seramai 7 orang termasuk Datuk Bahaman, Mat Kilau, Mat Lela dan Mat Kelubi. Seterusnya biodata Tok Gajah, iaitu Imam Rasul bin Syahrul. Peristiwa Tok Gajah, Menawan Kuala Tembeling. Peristiwa ini bermula pada akhir 1892 apabila orang Melayu Pahang di bawah pimpinan Datuk Bahaman Mat Kilau Tok Gajah diusir ke Hulu Kelantan. Pada 14 Jun 1894, Mat Kilau dan Tok Gajah membawa 100 pengikut untuk menyerang Inggeris di Kuala Tembeling dan mendirikan kubu di Jeram Ampai. Perang Saudara. Tok Gajah berperanan dalam membantu Sultan Ahmad dalam perang saudara terhadap Wan Mutahid. Sultan Ahmad berjaya dalam serangan tersebut dan atas taat setia dan baktinya, Tok Gajah dilantik sebagai orang besar raja. Sumpah Rahsia. Pada penghujung tahun 1891, tanpa diketahui oleh pihak berkuasa British, Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah telah mengadakan sumpah rahsia di tepi Sungai Silana dengan orang-orang besar penting Pahang, termasuk Tok Gajah. Buruan British. Pada tahun 1892, pihak British mengeluarkan perintah untuk menangkap Tok Gajah. Beliau melarikan diri ke Kuala Ampai di Kelantan dan kemudiannya ke seberang Engkungah di Kuala Terengganu. Tok Gajah tidak dapat meneruskan perjuangannya sehingga akhir hayatnya pada tahun 1901. Biodata yang ketiga iaitu Mat Kilau atau dikenali sebagai Mat Kilau bin Imam Rasul. Peristiwa Mat Kilau, pahlawan terbilang Melayu. Mat Kilau bukan sahaja berjuang di Pahang, tetapi beliau juga berjuang di negeri jiran iaitu Terengganu dan Kelantan. Rentetan daripada perintah penangkapan beliau, Mat Kilau bersama perwira Pahang yang lain terpaksa melarikan diri ke Kelantan dan Terengganu bagi menyemarakkan lagi semangat perjuangan menentang penjajah. Sejarah perjuangan Mat Kilau. Mat Kilau bersifat pemimpin dan berpemikiran matang. Beliau mahir dengan ilmu hutan, menyusup masuk ke Terengganu dan Kelantan melalui beberapa laluan khusus. Penentangan Mat Kilau berterusan dan menjadi orang buruan British serta dicap sebagai penderhaka oleh Inggeris. Kematian palsu. Disebabkan Mat Kilau dicap sebagai penderhaka, maka beliau terpaksa mengasingkan diri dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sejak 1930, Mat Kilau terpaksa menukar namanya buat beberapa kali dan akhirnya dia memakai nama Mat Siam. Kemunculan semula. Pada bulan Disember, Tuhan telah menggerakkan hati Mat Kilau yang memegang kad pengenalan diri KP2044778 yang bernama Muhammad bin Ibrahim memperkenalkan dirinya yang sebenar. Untuk mengelakkan dirinya menjadi tumpuan orang ramai, maka Mat Kilau telah bersetuju mendedahkan dirinya di kampung kelahirannya. Atas daya usaha Omar bin Mat Kilau, maka beliau dibawa pulang ke kampung asalnya di kampung Masjid Pulau Tawar Jerantut, Pahang. Pada Jumaat 26 Disember 1969, beliau telah pergi ke masjid untuk bersembahyang Jumaat dan mengisytiharkan dirinya sebagai Mat Kilau selepas membaca Al-Quran. Pengisytiharan beliau sebagai Mat Kilau telah mengejutkan orang ramai sehingga kerajaan Pahang menubuhkan sebuah jawatan kuasa sebagai penyiasat. Pada pukul 10.30 pagi, 6 Ogos 1970, Mat Siam diisytiharkan sebagai Mat Kilau oleh Menteri Besar Pahang. Setelah 4 hari pengumuman pengiktirafan terhadap dirinya dibuat, beliau telah meninggal dunia kerana keuzuran. Usianya pada ketika itu dipercayai berusia 122 tahun.
Kesimpulannya, seperti mana yang kita tahu, sejarah tentang Kesultanan Pahang telah membuka mata rakyat Malaysia bahawa semangat cinta akan negara itu sangat penting. Oleh itu, jadikan sejarah ini sebagai iktibar dan inspirasi yang kita dapat dalami serta selami jiwa anak muda pada masa kini untuk mendidik mereka betapa besarnya pengorbanan perwira dahulu kala untuk membebaskan dan memerdekakan negara hingga berlakunya pertumpahan darah. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.